Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. So, pada tengah hari ini saya hanya buat satu rakaman pada anda. Rakaman tak lama, lebih kurang 10 ke 13 minit. Kemudian anda dikendaki menjawab. Di dalam YouTube ni bawah tu ada link, anda kena klik link itu dan jawab soalan tersebut. Ada link. Baik. Surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Memahami keutamaan dalam tindakan. Tingkatan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masajidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una indallah wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahu alazim. Baik. Terjemahan. Terjemahannya ialah saya tengok terjemahannya aj'altum siqayatal hajj, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji, wa imaratal masajidil haram, dan memakmurkan masjidil haram itu, kaman amana billah wal yaumil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian ayat seterusnya, wajahada fi sabilillah, serta berjihad ke jalan Allah. La yasta'una indallah, mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Itu ayat ke-19. Ayat ke-20, alladzina amanu wa hajaru, sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, serta berjihad ke jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, adalah lebih besar dan tinggi darajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Surah At-Taubah. Mengapa sebab turun ayat ini? Kenapa ayat ini turun? Dia asbabun nuzul. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan kota Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberi minum kepada orang yang menunaikan haji. Terdapat juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad ke jalan Allah. Percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan, tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar mengadu hal ini kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Ini membina keutamaan. Apakah dia prinsip dia, dalam konteks ini dipanggil fiqhul aulawiyat, memahami keutamaan. Cabaran kehidupan kita ni kadang kita tak tahu mana utama, mana lebih utama. Buat ni, buat rupanya tak utama. Kita buat ikut perasaan kita. Bila kita tak mengutamakan sesuatu yang lebih utama, kita akan berada dalam kerugian. Wal asr innal insana fi khusr. Dengan masa semua manusia dalam kerugian. Orang yang tidak tahu menguruskan masa, menguruskan keutamaan, dia akan berada kerugian dalam seluruh kehidupan. Prinsip asas dalam fiqh aulawiyat ialah bersumberkan pada dalil syarak. Yang kedua, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Yang ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Yang keempat, mengutamakan keperluan utama, manfaat bersama berbanding dengan manfaat pribadi. Mana mengutamakan keperluan dan manfaat bersama
berbanding dengan keperluan peribadi, dan yang kelima ialah mengambil kira tahap keupayaan individu. Baik. Bagaimanakah nak melaksanakan fiqhul aulawiyat di dalam kehidupan? Macam mana dalam kehidupan kita ini supaya kita tahu keutamaan? Macam anda sekarang ambil SPM. Mana utama? Game ke SPM? Tidur ke belajar? Mesti ada dalam perang. Baik, cabaran kita tahu tapi kita tak laksanakan. Berbanding bidang pelaksanaan fiqh aulawiyat ada tiga. Satu, amalan dan pemikiran. Yang kedua, amalan saja. Yang ketiga, tuntutan syarat. Tiga. Baik. Apakah ada prinsip am bagi ilmu dan pemikiran? Pertama ialah ilmu dan pemikiran, kedua amalan, yang ketiga ialah tuntutan syarat. Pertama ialah ilmu dan pemikiran. Prinsipnya mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Mana kita ada amalan, kena tahu dulu, belajar ilmu tu lebih diutamakan daripada kita amal tapi tak ada ilmu. Okey. Kesannya, implikasinya ialah satu ialah mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Contohnya mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan contohnya solat jenazah. Yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Memang doktor itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau seorang jadi doktor, okey. Tapi kalau hanya seorang saja Islam oleh doktor, kalau doktor tak ramai, macam mana dengan perempuan-perempuan Islam nak menjumpa doktor? Takkan nak jumpa non-Muslim, nak jumpa mamak dan sebagainya. Menggali, uruskan utama masalah-masalah perempuan. Lepas itu jadi mengutamakan. Ramai orang kena ambil bidang perubatan untuk membantu atau menyelamatkan umat. Jadi mengutamakan kalau politik itu ialah yang mana lebih keperluan semasa bagi umat Islam dan pelengkap bagi umat Islam. Contohnya kedoktoran, nurse dan sebagainya, untuk hospital Islam dan sebagainya. Contohnya mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejurawatan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah dari sudut amalan. Macam mana aulawiyat dari sudut amalan? Prinsipnya ialah mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang manfaat. Kena buat benda yang manfaat itu besar berbanding dengan manfaat yang lebih kecil. Kesannya ialah mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang manfaat mengikut keperluan dan situasi. Contohnya mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Boleh kita gotong royong kat taman, tapi kita bersedekah, enggak ada orang lebih susah kat luar. Kita dapat bantu orang. Contohnya kita nak buat korban dalam negara atau luar negara. Sekarang ini kan depan kan korban semua. Okey, sekarang ni Malaysia pun dalam keadaan orang susah, ramai yang susah. Aku pada masa ini adalah terbaik kita utamakan berkorban di dalam negara Malaysia berbanding dengan luar negara. Tapi kalau kita tak cukup duit tapi kita nak berkorban juga, bolehlah yang murah-murah di luar negara. Tak boleh tak. Contohnya, okey. Mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadah sunat yang berbentuk peribadi. Contohnya ada gotong royong, orang pergi kahwin ke dan sebagainya, kita boleh sunat peribadi. Kalau kita tak bantu sana, jadi susah. So, sunat tu daripada 20 rakaat, katakan kita buat 2 rakaat, dan kita bantulah orang buat gotong royong dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang lebih dua-dua sunat, tetapi yang sana tu lebih manfaat banyak. Itu adalah dari sudut amalan aulawiyat. Yang ketiga, tuntutan syarak. Prinsipnya lah mengutamakan perkara pokok berbanding dengan perkara cabang, furuk dan juga usul. Kan, yang mana utama? Mengutamakan yang furuk furuk itu ialah cabang. Contohnya sembahyang subuh. Yang penting sembahyangnya, jangan bergaduh tentang doa kunutnya. Doa kunut itu cabang aja, sunat. Kalau tak baca doa kunut pun tak batal sembahyang pun. Dia kenapa kita bergaduh tentang doa kunut? Kita ni ajak orang pergi sembahyang. Kita nak doa kunut tak boleh dulu. Dia nak sembahyang doa kunut, alhamdulillah. Tapi yang lebih utama ialah solatnya. Jangan gaduh benda-benda yang furuk, benda yang sikit atau benda-benda yang cabang. Betul. Kesannya mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Contohnya mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Bayar zakat dulu. Sedekah.
mengutamakan amalan fardhu berbanding dengan amalan sunat. Kalau kita dah sampai masjid, orang dah sembahyang, kita sembahyang ikut dia yang wajib. Nanti habis itu boleh sembahyang sunat. Takkan kita sembahyang sunat akhirnya tak dapat jamaah. Okey. Kalau akan kita. Okey. Dan kepentingan fiqh aulia terhadap individu dan masyarakat. Pertama, kepentingan dia untuk memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Satu. Yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. Itu maknanya bahawa dia akan nampak baik. Yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tetap. Yang ini mana susunan, yang wajib dulu, yang sunat. Kalau tidak nanti kita akan ketinggalan, sibuk kerja yang tak wajib, akhirnya ketinggalan yang wajib. Mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan. Maknanya kehidupan kita lebih tenang, anak dulu, anak terbina, terbangun, nak rumah tangga dan sebagainya, tentang keuangan, nak beli rumah dulu ke, nak beli kereta dulu, baru kesejahteraan sosial akan berlaku. Kalau tidak, macam anda, budak muda, kerja dia tu beli kereta, tukar sport rim, jadi dia akan bawa kerosakan. Maksud saya dia tak keutamaan, jadi dia menjadi masalah. Kemudian dia mengimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat. Jadi kehidupan dan tuntutan agama itu seimbang. Kehidupan kita nak bekerja, tuntutan agama tidak. Ada orang kata, dia tu ibadah saja, ini semua dunia. Ya, kita kerja mengambil gaji ini untuk memudahkan kehidupan kita supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang yang mentolak dunia, dia terus hidup dengan kehidupan di sana. Okay. Kemudian keenam, bila mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Itu kehidupan lebih cekap, lebih mantap. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat di atas? Yang pertama ialah kita adalah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, kerana keimanan itu kunci penerimaan segala ibadah. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat kejayaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Dan yang keempat, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran pada hari akhirat. Baik. Saya rasa penerangan telah saya buatkan. Apa yang saya mahukan anda ialah pertama sekali, anda pergi dekat ruang komen pada YouTube ini, cakap nama anda dan saya dah dengar. Saya nak tengok kedatangan. Siapa tak buat tu, maknanya dia tak dengar lah kelas ini. Lepas itu, dekat bawah tu, saya dah bagi satu link dekat ruang description tu, saya bagi satu link untuk ujian anda. Dan saya nak tengok, saya bagi masa tempoh, so maknanya sebelum Jumaat esok anda telah pun menjawab soalan tersebut. Dan itu soalan senang tadi, ada 6 soalan melalui online, anda jawab dia, membuktikan anda telah menguasai subjek ini, dengan soalan yang sedikit tadi dalam tulisan Jawi, tulisan Rumi lah jawapannya. Okey, saya mohon ampun dan maaf pada perkataan dan salah kata. Pastikan anda klik deskripsi bawah untuk menjawab soalan sebagai tanda anda telah mengikuti kelas ini secara sempurna pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.